ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Tuan Imam dan ahli jawatan kuasa masjid yang dimuliakan Allah sekalian, ibu-ibu, bapa, muslimin muslimat, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, dan anak-anak yang dimuliakan Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kerana pada malam ini dapat berhimpun dalam satu majlis ilmu yang mudah-mudahan kedatangan kita ke majlis ilmu ini tak lain tak bukan untuk menyuburkan iman. Kerana orang-orang beriman ni salah satu daripada kelebihan dia bila mendengar ayat-ayat Allah SWT, maka hatinya menjadi lunak, jadi sejuk, menjadi subur. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang beriman itu bila dibacakan ayat-ayat Allah, maka hatinya lembut, gemetar, takut, teringat dia kepada tanggungjawab, teringat dia kepada Allah SWT. Malam ni saya mengajak tuan-tuan untuk renungi ayat-ayat yang indah dari surah Al-Baqarah, surah yang paling mulia, surah antara yang paling mulia dalam Al-Quran, yang disabdakan Nabi SAW, فَإِنَّ أَخْزَهَا بَرَكَةً وَتَرْكَهَا حَسْرَةً وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةً. Membaca surah Al-Baqarah ini adalah keberkatan, meninggalkannya adalah kerugian. Dan orang yang mengamalkan surah Al-Baqarah ini tidak akan mampu diapa-apakan oleh ahli sihir dan juga perkara-perkara keburukan. Pernah dinyatakan dalam satu kisah para salihin, seorang mengadu kepada seorang ulama bahawa hidupnya kesempitan, keuangan, kekeluargaan, kebendaan, semuanya kekurangan. Maka ulama ini pesan kepadanya, bacalah surah Al-Baqarah. Beliau membacanya setiap hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nampaklah hasilnya zahir dalam diri. Keberkatan mengalir dalam kehidupannya, hutang-hutangnya dapat dia bayar, dan kesempitan, stressful yang dia alami dalam hidup itu makin hari makin hilang. Maka di antara ayat yang dimaksudkan ini adalah ayat ke-74 surah Al-Baqarah ini, firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, thumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Sadaqallahul azim. Sesudah itu hati kamu menjadi keras selepas kejadian itu seperti batu, malahan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu ada yang terpancar dan mengalir sungai daripadanya, dan ada pula yang pecah, terbelah lalu keluar mata air daripadanya, dan ada juga yang jatuh kerana takutkan Allah SWT. Sedangkan Allah tidak sekali-kali lalai daripada apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menceritakan tentang kelakuan Bani Israel, kaum Yahudi, yang tidak mahu mendengar kebenaran-kebenaran yang sampai kepada mereka, padahal mereka mengetahui tentangnya. Jadi kalau kita lihat tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, hati ini satu benda yang pelik. Kita boleh paksa seseorang untuk ikut kita, tapi hatinya belum tentu lagi. Kita boleh pujuk, boleh paksa, boleh suruh, tapi akhirnya dia juga yang buat pilihan. Dahulu guru-guru kami selalu sebut, orang pergi ke pondok tu bukan dia nak mondok pun, pak yang rendah jadi pondok. Kerana anak tu tak mahu sebenarnya, maka tak jadilah dia ulama seperti yang diharapkan. Datangnya pun tidak ikhlas, dulu guru-guru menyatakan. Kerana tak semua orang datang ke situ dengan niat yang betul. Bapaknya paksa, zahirnya kat situ, tapi batinnya tempat lain. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, inilah ada hakikat hati sehingga Sayyidina Luqman alaihi salam, yang merupakan seorang wali Allah yang hebat, beliau bukannya seorang nabi,
walaupun bukan seorang Nabi, tapi namanya termasuk dalam satu surah daripada Al-Quran, namanya Surah Luqman. Kata Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya, Luqman ini adalah seorang hamba, bekas hamba dalam satu riwayat daripada Ibn Abbas. Kulitnya hitam, orangnya bodoh, rendah, tidak langsung mempunyai kelebihan-kelebihan dari sudut fizikal yang boleh dibangga-banggakan. Walaupun demikian Luqman mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT, sehingga ibadahnya, puasanya, setengah riwayat mengatakan dia merupakan bekas hamba kepada Nabi Daud AS. Itu cerita-cerita Israeliat yang sampai. Yang menariknya di antara kelakuan Luqman ini, bila tuan dia melihat waktu siangnya kuat puasa, malamnya kuat tahajud, maka tuan dia cuba duga, dia berkata, wahai Luqman, sembelihlah kau seekor kambing dan bawa kepadaku bahagian yang paling elok daripada kambing itu. Kambing-kambing aku yang banyak itu kau sembelih, bawa padaku bahagian yang paling baik. Luqman pun sembelih, seluruh kambing itu dibahagi-bahagikan kepada fakir miskin. Dua organnya, iaitu lidah dengan hatinya, dibawa kepada tuannya. Tuannya pun terima. Besok sembelih lagi seekor kambing, bawa kepada aku anggota yang paling buruk daripada kambing. Luqman memilih kambing, menyembelihnya, membahagi-bahagi dagingnya, tapi anggota yang sama, iaitu hati dengan lidah, dibawa sekali lagi kepada tuannya. Tuannya merasa ajaib, apa benda ni? Benda sama semalam yang baik, ini yang buruk ini juga. Jawapannya, ketahuilah wahai Tuhan, sekiranya hati itu baik, lidah itu akan mengatakan perkara-perkara yang baik. Seandainya lidah itu rosak, jahat, maka semua tingkah lakunya akan menampakkan kejahatan. Maka tuannya pun memerdekakannya kerana Allah. Wahai Luqman, kau seorang yang hakim, kau seorang bijaksana, tidak layak bagi aku untuk memperhamba engkau, maka engkau aku bebaskan kerana Allah SWT. Jadi ajaibnya hati ini, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, sehingga dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari menyatakan bahawa Ummu Salamah radhiyallahu anha, isteri Nabi itu, berkata, sentiasa Nabi mengamalkan doa, Allahumma muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tolonglah aku supaya kekal hati ini dalam ketaatan kepadamu. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku dalam beragama dengan agamamu. Sarrif qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Jadi kenapa wahai Rasulullah? Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah SAW, kenapa Rasulullah banyak amal doa ini? Maka jawapan Nabi, ma min ahadikum illa wa qalbuhu baina isba'ini min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa yasha. Tak ada seorang pun daripada kamu melainkan hatinya berada di antara dua jari daripada jari Ar-Rahman, yang mana mudah baginya untuk membolak-balikkannya. Maka hati adalah ketentuan Allah. Kata Imam Al-Asfahani dalam tafsirnya Al-Mufradat, itu sebab Allah menamakan hati itu dengan qalbun li syiddati taqallubihi, kerana dia satu anggota yang mudah berbolak-balik. Sekejap ikut ni, sekejap ikut tu, sekejap berubah, sekejap macam ni. Qalbun li syiddati taqallubihi. Jadi dalam ayat ini menceritakan tentang hati adalah satu anggota yang pelik, yang mana kalau dia keras lebih daripada batu lagi. Sedangkan batu itu dalam apa yang Allah kemukakan kat sini pun tunduk, patuh, takut kepada Allah SWT. Ada batu yang jatuh kerana takut kepada Allah, terbelah lagi. Ada batu yang menerbitkan air daripada ini. Tapi hati manusia yang selalu keras dan buta ini, ia tidak lagi dapat berfikir dengan betul. Dia menolak dan mengingkari kebenaran. Muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, jadi menceritakan tentang hati ini satu benda yang amat pelik. Itu sebab Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami menceritakan dalam kitabnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair. Ibn Hajar ni adalah seorang ulama besar mazhab Syafi'i. Dia selalu mengkhatamkan Quran di kubur ayah ibunya, sehinggalah pada Ramadan tahun itu Ibn Hajar seperti biasa
berusaha untuk mengkhatamkan Quran di kubur ayah ibunya pada malam Lailatul Qadar, malam 7. Beliau pun berada dekat kubur ibu ayahnya, tak dapat khatam sebelum subuh. Maka beliau pergi sembahyang subuh, lepas sembahyang subuh lanjutkan pulang semula ke kubur ayahnya untuk mengkhatamkan Quran. Dekat-dekat dengan matahari terbit itu, tiba-tiba dia mendengar suara keluar dari satu kubur dekat dengan kubur ayahnya. Masih lagi putih semennya, menandakan baru saja dikebumikan. Dengan suara orang yang mengeluh dan juga seolah-olah sedang dianiaya, dipukul. Ibnu Hajar pun menjadi hairan, pelik, apa yang berlaku ini. Tapi diteruskan bacaan Quran sampai matahari hampir-hampir terbit lepas subuh itu. Lepas itu dia pun mengecam kubur yang mendengar suara itu. Dia bertanya kepada orang yang ada di sekitarnya tanpa mengaibkan si mati. Orang berkata, fulan itu seorang ahli masjid, rajin datang ke masjid, 5 waktu dia di masjid. Lagi terkejut dia. Bila diusul periksa, bukan tujuan untuk mengaibkan. Kita tak boleh cerita keaiban orang telah mati, tuan-tuan. Uzkuru mahasina mautakum. Dalam hadis melarang kita menyebut keburukan orang yang telah mati, haram hukumnya. Mudah-mudahan Allah menerima taubat. Itu saja sudah cukup. Kalau cerita pun cerita secara umum. Imam Ibn Hajar bukan mentakyinkan orang itu, bukan sebuah spesifik. Dia cerita umum. Dia tak cerita orang itu dengan menamakannya. Maka rupa-rupanya si mati ini merupakan ahli masjid, tetapi dalam hatinya masih lagi terikat dengan keduniaan. Dia datang ke masjid kerana dia sudah mencin, dia sudah tidak ada kerja nak buat. Agaknya begitulah. Maka dia datang ke masjid, hatinya masih lagi bersarang dengan lubuk kebendaan. Iaitulah dia datang ke masjid, dia mempromotkan kepada ahli masjid masuk skim cepat kaya. Rupa-rupanya benda ini berlaku 800 tahun dulu, tuan-tuan, bukan baru. Jangan terkejut kalau ada orang yang melatar belakangkan agama pun terlibat dalam benda seperti ini, kerana dia dunia ini bagi semata ulurur, la'ibun, dia benda yang menyeronokkan, menggembirakan, permainan yang sangat menarik dunia. Maka alangkah menghairankan orang datang ke masjid, niatnya itu selain daripada Allah, niatnya masih lagi bersarang benda-benda kebendaan dan mencari orang untuk masuk dalam skim riba yang dia taja itu, tuan-tuan dimulai dalam masjid. Maka akhirnya mati dia dalam keadaan tidak bertaubat. Imam Ibn Hajar mengatakan nampaknya dia mati terlibat dengan riba. Dan benarlah Nabi bersabda, sebenarnya riba itu ada lebih daripada 60 pintu. Pintu yang paling ringan melakukan riba adalah seorang perempuan itu seolah-olah berzina dengan anak lelakinya, ataupun seorang lelaki itu berzina dengan ibunya. Subhanallah, Masya Allah, Ta'ala. Jadi menunjukkan kepada kita, kes ini menunjukkan kepada hati. Demikian juga Imam Ibn Hajar bercerita tentang seorang muazzin di masjid. Kerjanya memandangkan azan. Orang semua datang ke masjid, dengar suara dia datang ke masjid, azan, menandakan waktu-waktu. Tetapi fulan ini rupanya kerjanya bukan ikhlas kerana Allah. Hati dia tidak semua tak tahu. Ukuran fizikalnya nampak hebat. Cerita ini turut dimuatkan oleh Imam Qurtubi dan kitabnya At-Tazkirah. Imam Qurtubi, Imam Ibn Hajar, ulama hebat dalam bab fiqh dan juga hadis dan tafsir. Maknanya penukilan cerita mereka ni, riwayat mereka ni adalah cerita yang betul-betul berlaku. Cerita di luar sana. Benda ini berlaku di Mesir pada masa Mesir mengalami tekanan yang sangat teruk dan orang Mesir mula meninggalkan agama. Pernah berlaku dulu Mesir pernah dijajah oleh Perancis, kita tahu kan? 3 zaman kelemahan umat Islam, meninggalkan Islam dan sebagainya, Allah menghina mereka. Maka budak-budak yang kerja dengan muazzin masjid ini setiap hari naik ke menara untuk memandangkan azan, sehinggalah satu hari dia naik ke atas, dia melemparkan pandangannya ke bawah, dia pun terlihatlah seorang perempuan muda berada dalam rumahnya yang tidak pakai sempurna. Kalau kita pergi Mesir sampai ke hari ini, kita boleh lihat masjid tersegak indah. Berdekatan dengannya ada gereja Ortodoks Kopti, orang Kipti di Mesir, mereka beragama Kristian Ortodoks.
Gerejanya kadang-kadang lebih besar dari masjid. Orangnya tak ramai pun. Dia pun bercakap Arab macam orang Arab. Bawa tasbih lagi kat tangan. Bagi salam lagi kepada kita. Maka tuan-tuan, budak-budak ini tak jadi memandangkan azan. Dia pun turun ketuk rumah itu dan mengatakan hatinya kepada gadis itu bahawa dia nak meminang gadis itu. Gadis itu menolak. Aku Kristian, kau Muslim. Mana mungkin kita berkahwin? Ayah ibuku tentu menentang. Dia apa yang tak apa? Allah dalam Islam mengatakan aku kahwin dengan kau kerana kau kitabiah. Kau ahli kitab. Kau agama Yahudi ke Nasrani ke, aku boleh kahwin dengan kau. Maka dia pun berjumpa dengan ayah ibu perempuan itu. Ayah ibu perempuan tak setuju, dia kekal Islam, dia kena murtad, masuk Kristian, kau boleh kahwin dengan anak perempuannya. Jatuh cinta pandangan pertama. Dan akhirnya lelaki itu pun sanggup murtad. Pada hari dia dikahwinkan, pakailah salib besar di lehernya. Dan pada hari itu Allah menghinanya. Dia menaiki tangga pergi ke rumah atas bahagian mertuanya. Tangga itu runtuh, menghempaknya, jatuh, mati dia. Di lehernya ada salib, cross. Ini ulama-ulama cerita. Ini semua adalah kebenaran sabda Nabi Islam. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Ada orang amalannya amalan ahli syurga sehingga tinggal di dengan syurga sekal ataupun sehasta. Tetapi dalam hatinya bersarang perkara-perkara syirik kepada Allah. Zahirnya saja nampak beriman, iman tidak masuk dalam hatinya. Sebaliknya ada orang yang perangainya kelihatan macam ahlul fusuq, fasiqun, tetapi akhir umurnya Allah terima taubatnya maka mati di dalam iman. Kata Ibn Daqiqil Aid, seorang ahli hadis yang terkemuka, ini ada persennya yang berlaku demikian walaupun tidak banyak. Bagi memberitahu kepada kita, janganlah kita ni overconfident dengan amalan-amalan yang kita lakukan bahawa kita pasti selamat. Tuan-tuan ni boleh gambar sekalian. Akhirnya para ulama ini membuat kesimpulan, sebenarnya orang ini zahirnya amalannya amalan ahli syurga, tapi hatinya mempunyai perkara-perkara yang menyimpang, tidak ikhlas, tidak bersungguh-sungguh, kebencian, buat benda kerana terpaksa. Itu sebab bila orang-orang Arab masuk Islam dengan mengatakan qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Bila orang-orang Arab Badui melihat semua sebenarnya tanah Arab masuk Islam, mereka pun jumpa dengan Nabi mengatakan kami sudah beriman. Allah menurunkan ayat, belum, kamu belum beriman, kamu baru masuk Islam, iman belum lagi masuk dalam hati. Dia hanya ikut perilaku orang tapi hatinya belum lagi dikuasai, muncul rasa sayang terhadap iman yang sebenarnya. Jadi tuan-tuan, bicara tentang hati ini satu benda yang penuh keajaiban. Sebab itu Nabi kita bersabda, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al-jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluhu ala wahiyal qalb. Ada satu organ dalam badan, kalau baik, baiklah seluruh anggotamu, kalau buruk, lagi itulah hati, kata Nabi SAW. Maka kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin bahawa ahli sufi macam Ibrahim Khawas, Yahya bin Muaz yang merupakan ulama-ulama terkemuka kurun ketiga hijrah, mereka mengatakan bila engkau meneliti Quran, engkau baca hadis-hadis Nabi dalam bab tazkiyah, engkau pun akan mendapati cara mengawal hati daripada rosak itu terletak pada 5 perkara. Tak ada banyak pun, 5 perkara saja. Apakah perkara-perkara itu? Perkara yang pertama sekali, hendaklah kamu ini dalam hidup diajar kita untuk qiraatul Quran bitadabbur. Bacalah Quran dengan tadabbur, dengan penghayatan. Datang bulan Ramadan, berlumba-lumba umat Islam baca Al-Quran. Masing-masing penuh dengan qiraat, dengan hufaz, menjadi imam. Bagus, alhamdulillah. Tapi jangan kita lupa tahu, sebenarnya suruhan untuk membaca Al-Quran, mengkhatamkan ini bukan Ramadan sahaja. Kerana ada hadis daripada Abdullah bin Amr bin Al-As dalam Musnad Ahmad bahawa Nabi bersabda, man lam yaqra' Quran fi syahrin faqad hajara Al-Quran. Siapa yang tak baca Quran sekali dalam sebulan, sebenarnya dia sudah meninggalkan Al-Quran sebenarnya. Jangan kita beranggapan baca Quran itu bulan Ramadan saja. Alhamdulillah banyak masjid macam masjid tuan-tuan
Ada gila-gila yang saya nampak kat atas tu, ada baca surah Nur pagi sebelum tidur, malam kumpulan-kumpulan tadarus pun berjalan. Alhamdulillah. Tuan dimulai Allah sekalian. Jadi cara menghidupkan hati ini kena pastikan setiap hari kita baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Pertama sekali, qiraatul Quran bitadabbur, baca Quran dengan tadabbur. Kalau bulan Ramadan kita baca untuk khatam, selain Ramadan kita baca untuk tadabbur. Apa maksud tadabbur? Afala yatadabbarul Quran? Tadabbur itu berarti kita menghayati, memahami apa yang dimaksudkan oleh Allah dan menjadikan kita subjek dalam apa yang kita baca. Mengkaitkan Quran itu dengan diri kita. Jangan dibaca Quran itu kita pun lihat, ni kisah berlaku dulu. Ni kisah Bala'am bin Ba'ra ini. Fasalakha minha fa'at'ahu syaitan fakana minal ghawin. Kisah Bala'am bin Ba'ra ini seorang agamawan terkemuka pada zaman Nabi Musa. Kalau dia berdoa, Allah makbulkan. Tetapi dia telah mengikut jejak petunjuk Fir'aun dan menjadi penentang kepada Nabi Musa. Dan Allah menyifatkannya seperti anjing, menjadikan lidahnya. Jadi kita membaca, ya Allah, janganlah aku keturunan aku jadi seperti ini. Kita ingatkan diri kita. Jadi ini perkara pertama. Perkara kedua, tuan-tuan, kata Imam Ghazali daripada Yahya bin Mu'az ataupun Ibrahim Khawas tadi, bagaimana cara menghidupkan hati? Hendaklah berusaha untuk qiyamul lail. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah menyifatkan orang-orang beriman ini, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Allah cerita tentang orang beriman ini, memang malam adalah saat yang paling indah untuknya berjumpa dengan Allah SWT. Jadi kalau kita membiasakan diri kita, Ramadan yang lalu kita bangun waktu sahur, qiyamul lail kat masjid. Lepas Ramadan ini teruskan. Kalau tak boleh panjang pun, orang-orang muda ambillah 1 jam, setengah jam, 40 minit sebelum subuh. Waktu yang paling mustajab doa. Banyak orang bila orang nak pergi haji, nak pergi umrah, dikirim doa panjang-panjang kepada orang nak pergi haji. Ada tulis tangan kat tu, penuh beg orang tu dengan doa-doa dikirimkan. Tolong ya, doa untuk saya ya. Yang lain pun kirim lagi. Betul tak tuan? Maka kita pun tengok nampak Allah ni dulu depan Kaabah tengah buka beg, baca satu nota orang kirim. Kesian dekat Pak Haji. Sebenarnya kita nak kirim doa bagi umum saja sudah. Tak payahlah bagi detail. Anak saya yang pertama tengah SPM, minta fizik dapat A, matematik dapat A. Kesian kalau orang tu nak doa untuk kita pula. Cakap umumnya sudahlah. Moga saya boleh doakan saya dikekalkan iman, sihat tu badan, sudah. Sebenarnya kata Imam Syafi'i, doa mustajab itu tiap-tiap malam. Tengok tuan-tuan, ada orang punya keberkatan, orang soleh. Ada tempat punya keberkatan macam Mekah, Madinah, Aqsa. Tapi ada waktu punya keberkatan, dia berlaku setiap hari, iaitu sebelum subuh itu. Nampak? Dan waktu keberkatan bulan Ramadan yang sudah berakhir, tapi tiap-tiap malam ada waktu keberkatan, waktu sebelum subuh itu. Bila Allah menceritakan tentang Nabi Ya'qub merasa marah kepada anak-anaknya yang pernah berusaha untuk membunuh Yusuf itu, maka Nabi Ya'qub memberitahu, sa'astaghfiru lakum rabbi, aku akan minta ampun kepada Allah untuk kamu. Aku akan. Kata para ulama tafsir macam Imam Qurtubi, sa tu merujuk kepada taswif, penangguhan waktu minta doa diampunkan anak-anak itu ialah pada waktu sahur. Sahar ni waktu sahur, waktu pukul 4, pukul 5 tu lah. Kerana waktu itu seorang Nabi pun nak minta pada Allah pun mencari waktu macam tu. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka Ta'ala. Jadi tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, alangkah banyaknya hajat kita dan dunia yang kita nak mohon waktu tahajud itu. Yang ketiga, sebenarnya hati itu menjadi baik, boleh dirawat daripada penyakitnya dengan sebab membanyakkan istighfar. Istighfar, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian.
Ya, dia disebut dalam banyak hadis, man lazimal istighfar ja'alallahu li kulli hammin farajan wa li kulli dhiqin mahrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dalam hadis ini Abu Dawud Nabi bersabda, sesiapa yang rajin istighfar maka Allah akan keluarkan dia dari semua kesusahan, memberi kepadanya jalan keluar. Allah memberi kepadanya keringanan dalam benda yang membebankannya, dan Allah beri rezeki di sumber-sumber yang tak dijangka. Lebih jelas lagi dalam surah Nur Allah menyatakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Bangun beristighfar kepada Allah menyebabkan dapat anak, menyebabkan dapat rezeki, keluar daripada kesusahan. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, istighfar adalah penyebab kepada hati itu hidup. Kalau Nabi SAW beristighfar 100 kali sehari, kita kena istighfar lebih daripada itu sehari, tuan-tuan. Bukannya susah sangat pun. Sambil bawa kereta balik ke rumah pun, atas motor pun boleh ucap Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah. Lepas asal, lepas subuh, jangan lupa sahih istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Istighfar kan? Saya boleh istighfar kan? Lepas subuh masa. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, yang keempat dalam pesan yang dikemukakan oleh para salihin, para salafus salih ini adalah perkara yang namanya khala'ul batni. Khala'ul batni ini berarti menjaga makan minum kita. Ya, kalau dapat berpuasa 3 hari sebulan, Masya Allah, itu satu nikmat. Tinggal berapa hari ni Syawal? Besok kan? Syawal. Besok Selasa. Besoklah. Besoklah Syawal. Siapa belum kena bersenam, besoklah. Tuan-tuan, dah PKP ni banyak sangat open house. Tengah puasa, tiba-tiba orang ajak makan, tak makan rugi pula. Tuan-tuan ni boleh makan sekali. Samping itu, puasa hari-hari putih. Kita tahu kan 13, 14, 15. Pada hari ini terbukti mengikut kajian saintis Islam bahawa bila kita berpuasa pada hari-hari putih ini, dari sudut falak ini, dari sudut kejadian alam yang Allah jadikan ada hikmahnya, boleh memberi kepada badan kita kekuatan. Ya, dia replenish kita punya sel-sel dalam badan. Dengan sebab kita berpuasa pada hari-hari yang disuruh oleh Nabi itu sallallahu alaihi wasallam. Setengah ulama mengatakan bukan setakat hari putih, ada hari hitam. Hari putih adalah hari bulan penuh, hari hitam bulan hilang, iaitu 28 dan 30 pun mereka berpuasa juga. Ya, kerana ada bukti-bukti yang menunjukkan dari sudut kesihatan ada kebaikan pada ini. Tuan-tuan yang nanti dah dikasih sekalian, kalau tidak boleh berpuasa pun makanlah sayur bersedapnya. Kerana Imam Ghazali pesan, la ta'kulu kathiran fatashrabu kathiran fatanamu kathiran fatakhsilu kathiran. Ya, janganlah kamu makan banyak, nanti makan banyak, minum banyak, tidur banyak, rugi pun banyak. Ya. Jadi tuan-tuan nanti dah dikasih sekalian, satu hari Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu bertemu dengan seorang yang badannya oversize, besar, overweight. Maka Sayyidina Umar berkata kepadanya, "Mengapa macam ni? Kita bersibuk kaji macam mana orang Jepun boleh jadi kurus. Orang Perancis orang paling kurus di dunia pada hari ini." Sebenarnya Sayyidina Umar dahulu 1400 tahun lalu boleh akan menasihati orang-orang yang badannya oversize, teruk, kan badan besar sangat. Dia kata, "Wahai Sayyidina Umar, ini merupakan nikmat daripada Allah." Sayyidina Umar jawab, "Ini bukan nikmat daripada Allah, ini seksa daripada Allah. Kalau kamu badan macam ni, kamu akan tidur banyak. Bila kamu nak tahajud?" Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ini bicara tentang tamatun. Untuk kita ambil kemudian orang yang memang dia sakit, dia kena makan ubat, badan menjadi besar, itu kita bukan maksudkan tuan. Tapi yang dimaksudkan kat sini adalah jaga makanan untuk ibadah sebenarnya.
Ya. Jadi tuan-tuan dan tidak dikasih sekalian, khalaqul batni ini berarti makan sekadar keperluan supaya kita ada kekuatan untuk beribadah kepada Allah SWT. Kalau kita baca cerita ulama-ulama hadis, dulu ada seorang bernama Zahid Al-Kautsari rahmatullah alaihi. Dia ulama besar, Syekhul Islam dari kerajaan Islam Osmaniyah pada zaman kejatuhannya. Pada masa jatuhnya Osmaniyah itu, antara tokoh-tokoh yang orang sanjung di dunia adalah tokoh Hindu yang bernama Gandhi. Gandhi kan? Gandhi tidak mahu makan apa-apa yang datang dari barat sebagai satu ekspresi kebencian dan juga penentangannya kepada British, betul kan? Maka dia berkuasa. Kata ulama-ulama Islam macam Zahid Al-Kautsari, dia membuat baik-baik syariah indah. Dia kata kenapa orang Islam pedulikan orang itu? Orang itu tidak ada Tuhan macam kita. Kita para ulama Islam yang ramai yang tak makan, ada yang terpaksa minum air kencingnya sendiri. Tak ada duit nak beli wang, tak ada wang nak beli makanan minuman. Ada pada masa itu yang dikepung dan dikunci dan digali oleh Gamal Atatürk dalam sel-sel penjara. Tak ada minuman, dia beli terpaksa tangan. Tak ada air kencing, yang minum air kencing oleh semua. Ini diceritakan oleh Imam Abdul Fattah Al-Qudah dalam kitabnya bertajuk Safahat. Lembaran-lembaran indah perjuangan para ulama menyampaikan Islam, perjuangan mereka, kesungguhan mereka. Kerana tuan-tuan berhati dan dikasih sayang, itu sebab kata Allah dan Rasulullah, sekali-sekala kita kena ajar anak-anak kita untuk bersusah payah. Kita kalau cerita dia tak cukup. Dulu waktu dulu zaman British, zaman Jepun, maka lebih kaya dulu. Cucu bercakap, siaran tu. Betul tak? Cucu kita kata tu. Sebenarnya kata Allah dan Rasulullah, kita kena ajar anak-anak kita. Bulan puasa, bulan yang terbaik untuk buat tu semua. Jadi kita makan paling biasa-biasa. Tak mau makan, tak mau order, tak mau makan apa aja. Dalam seminggu kena ada satu hari untuk melatih diri kita makan benda yang apa yang ada saja. Kalau boleh makan roti kering lagi baik. Kalau boleh makan nasi dengan garam lagi baik, supaya membuat persiapan kepada anak isteri kita. Nafsu bukan keutamaan untuk dituruti. Kalau kita baca dalam kitab Syu'abul Iman oleh Imam Baihaqi, lebih dahsyat lagi, Imam Baihaqi cerita tentang Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu yang bertanya kepada puteranya Abdullah bin Umar ketika melihat beliau pulang dari pasar membawa daging, bertanya kepadanya, "Wahai Abdullah, apa benda dalam bekas yang kau bawa itu?" Jawabannya daging. Kata Sayyidina Umar, "Wahai anakku, adakah sekali kau nak makan daging kau pergi beli? Kalau kau nak makan daging kau pergi beli, ketika ini menandakan kau tunduk pada hawa nafsumu." Dan ini yang Allah telah sebut dalam Quran. Orang yang menjadikan ittakhaza hawahu ilahu hawahu, menjadikan Tuhannya hawa nafsunya Tuhan. Semua benda dia ikut. Sedangkan tak semua benda kita kena ikut permintaan nafsu kita untuk kontrol dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, ini perkara yang disebut sebagai khalaqul batni, mengawal makan kita, bukannya diet yang orang-orang barat syorkan pada hari ini. Islam mempunyai target yang lebih besar daripada itu untuk mendidik kerohanian dan juga kejiwaan kita, menjenakkan hati kita. Pernah satu kali Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu yang dikira antara sahabat paling kaya, lebih kaya daripada Utsman bin Affan sebenarnya, Abdul Rahman bin Auf ini. Kalau kita baca dalam kitab Taratib Idariyah, Abdul Rahman bin Auf ini waktu wafatnya meninggalkan harta selepas dibahagi-bahagikan kepada semua orang. Nilai ini macam kita pada ini 300 juta wangnya ada. Padahal Abdul Rahman bin Auf bila Abu Bakar, Umar sudah wafat, Abdul Rahman bin Auf ini telah membagi allowance kepada semua sahabat Nabi. Sayyidina Utsman pun dibaginya. Isteri Nabi itu semua dibaginya. Aisyah radhiyallahu anha dapat, semua dapat. Bukan sesikit tuan-tuan, 30,000, 40,000 ringgit kita sebenarnya. Banyak tak banyaknya duit Abdul Rahman bin Auf itu. Kita baca dalam kitab Taratib Idariyah, harta ditinggalkan oleh Abdul Rahman bin Auf. Tapi Abdul Rahman bin Auf ini, pada hari dia berbuka puasa sunat, dibawakan oleh khadamnya makanan, maka tiba-tiba dia teringat tentang Mus'ab bin Umair yang mati dalam keadaan tak ada kain kafan menutupinya, tutup kepala kakinya terbuka, tutup kaki kepalanya terbuka, mati syahid dalam perang Uhud.
Maka Abdurrahman menangis mengatakan, Mus'ab ini lebih baik. Azhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Ayat ini berbunyi, wahai orang yang melupakan tentang akhirat dunia, aku beri kepada kamu semua kemewahan. Di akhirat besok tiada bahagian lagi untuk kamu. Abdurrahman menangis, tersedu-sedu mengingat ayat itu, membandingkan dirinya dengan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Lalu dia berkata, aku tidak berhak untuk menjamah makanan ini. Angkatlah air. Aku tidak mampu untuk makan. Teringat tentang sahabat-sahabat yang mati syahid pergi sebelum ini. Tuan-tuan dimulai Allah sekalian, hebat sekali pengorbanan mereka dan kesungguhan mereka dalam mujahadah tentang bab makan. Dan yang terakhir sekali, tuan-tuan, kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, apakah caranya boleh melunakkan hati supaya hati tak jadi keras macam kaum Yahudi tadi? Akhir sekali, duduklah bersama dengan orang-orang yang salih. Mujalasatus salihin. Duduk dengan orang salih. Orang salih ini kadang-kadang ustaz, alangkah ramainya mereka. Kadang-kadang engineer pun salih. Kadang-kadang pegawai kerajaan ramai yang salih. Kadang-kadang pemandu lori, bawa lori macam mana berat sekalipun, tiba tersemayang, stop dia semayang, berhenti semayang dia. Berapa ramai orang seperti ini. Jadi orang seperti ini kena menjadi teman kita. Banyak hadis yang menunjukkan keutamaan. Contohnya masalah dia salih, kahamil misk. Perumpamaan orang salih ini macam penjual wangian. Kau duduk dengan dia pun, bau wangi yang dicari daripada tubuhmu pun akan beri manfaat untukmu. Manakala jadi sisuk kawan yang buruk itu seperti orang yang menyalakan api, membakarnya. Mungkin hari ini bandingannya macam orang isap rokok. Kita tak isap rokok, terus sebelah dia bawa asap rokok, nafasnya pun kena pada pakaian kita bau rokok. Itu perumpamaan yang Nabi kemukakan. Bukan Nabi kemukakan orang isap rokok, bukan. Nabi kemukakan orang yang membakar kayu. Zaman dulu mereka nak panas ke rumah, bakar kayu. Ya, nyalakan api cara begitu. Begitu juga Allah menurunkan surah Kahfi yang kita baca, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Carilah teman-teman kamu orang yang ingat Allah waktu pagi dan petang. Ini orang datang ke masjid ini adalah orang yang ingat Allah. Kita kalau datang ke masjid ni, tuan-tuan, bertegur siapalah dengan orang kat masjid. Kalau kita dah lama duduk masjid ni, nampak ada orang baru, kita tegur, Assalamualaikum, apa khabar? Dari mana? Kan? Ya, jangan tanya orang tu, tanya. Kadang nampak, kadang tak nampak. Tenggelam timbul kau mana pergi. Ayat itu dah mula dengan pelakuan. Mana tuan? Mana tahu orang tu bawa lori ke sini, dia sempat singgah, dia singgah masjid lain banyak juga. Kan? Tuan-tuan Madinah dikasih sekalian, di sebuah kampung, di sebuah negeri, ya, di bawah angin, ada seorang ini keluarga kaya dari Singapura. Keluarga ni datang beli rumah, tanah, aset zaman dulu sedang untuk migrate. Maka anak-anaknya semua sekolah orang putih. Dia keluarga ni isolated daripada orang, tak bergaul dengan orang. Pada satu hari pada waktu itu, cerita lama 10 tahun dulu, entah macam mana tuan-tuan, keluarganya beberapa orang, ayah ibunya, adik-adiknya naik kereta, aksiden, meninggal dunia semua. Tinggal seorang saja. Sekolah orang putih, pakai seluar pendek. Wallahu a'lam, sembahyang ke tidak, tak tahu. Maka dia pun tinggallah seorang di sebatang kara di rumah yang besar keluarga. Agaknya dia orang Islam, dalam hatinya ada fitrah nak buat baik. Dia dengar azan berkumandang, dia nak pergi, dia malu, dia tak lagi semayang, dia seorang putih. Maka akhir sekali dia menggagahkan dirinya datang ke masjid dia, datang ke surau, ke masjid untuk semayang. Dia balik semayang pun tak tahu. Maka ketika dia datang semayang, dia semayang pun tak tahu, dia ikut orang. Maka satu soalan yang tidak wajar ditanyakan kepada dia, macam ni ke semayang? Siapa ajar kau semayang macam ni? Kan kebaik kalau orang dekat tempat ni ajar dia dulu, tahu kan latar belakang keluarga dia bukan Islam sana kan. Tapi itulah hari pertama dan terakhir dia datang ke masjid. Lepas tu
langsung tak datang ke masjid, dan akhirnya mengakhiri hidupnya jadi orang kita. Cerita betul, cerita betul. Alangkah kesian malangnya kerana kata-kata yang tidak indah kena pada dia tadi. Kalau kita nampak budak muda sembahyang, bahagian lekuk belakang dia nampak t-shirtnya, jangan tegur, terkam terus tuan-tuan. Cuba dekati dia nak dari mana, sekolah kat mana, belajar kat mana. Dekati dulu. Kan Allah SWT turunkan ayat, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Nabi ditegur oleh Allah itu ketika bersifat tegas, bukan pada tempatnya, sehingga menyebabkan orang lari daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Surah Ali Imran kan. Maka elakkanlah perkara-perkara seperti berlaku. Kita datang ke masjid, kita orang semua datang ke masjid nak jadi baik kan? Tapi kadang dia tak letih, tak pandai, dia tak ada pengalaman. Maka kita lah yang kena bimbing dengan penuh kasih sayang, tunjuk aja, bagi peluang, bagi ruang. Bukan kita yang menentukan orang tu dapat pahala atau tidak. Ya. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasih sekalian, mudah-mudahan Allah memberkati kita dalam sedikit pengisian yang telah disampaikan pada malam ini. Ada ini tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan boleh lihat ada buku-buku yang disediakan di belakang oleh sahabat saya. Ini ada satu buku sirah Nabi, baru saja terbit, namanya Mudahnya Sirah Nabi, karangan Imam Ibn Jama'ah. Ya, buku ni ringkas, mudah untuk faham, ada diagram, ada peta, ada gambar-gambar, ada apa lagi, artifak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ni karangan seorang ulama 800 tahun lalu. Sangat baik untuk kita baca tuan-tuan. Ada pedang Nabi, kuda Nabi, gambar rambut Nabi, jubah Nabi dan sebagainya. Buku ni baru saja terbit 2-3 hari lepas. Kami terjemahkan pertama kali dalam bahasa Melayu. Namanya Mukhtasar Sahih fi Sirah Al-Bashir Nadhir, terjemahkan sebagai Mudahnya Sirah Nabi SAW. Baca dalam kat rumah, kerana tafsir Quran bermula dengan sirah sebenarnya. Yang kedua, ada satu Quran yang baru kami terbitkan, namanya Quran tematik. Tematik ni maknanya tajuk, tema ni maknanya topik. Kerana Quran ni kalau kita lihat, Quran sebenarnya ada banyak cerita dalam satu surah. Maka di sini kita buat penandaan warna. Warna menandakan berbeza-beza cerita. Jadi kan, ini satu cerita, ini satu cerita, ini satu cerita. Supaya kalau kita nak berserahkan atau nak tadabbur, mulai kita baca dalam episod-episod yang telah siap ditandakan itu. Namanya Quran tematik. Tematik berarti tema-tema yang ada dalam surah-surah Quran. Itu juga ada buku yang bertajuk Tafsir Surah Al-Waqi'ah, yang berdiagram, bergambar, ada CD yang boleh tuan-tuan dengar saya sampaikan. Macam di iKim dulu. Kalau tuan-tuan nak dapat buku-buku lain pun ada di belakang. Dan saya mengajaklah kepada cikgu-cikgu, ustaz-ustazah yang di sekolah, kami di Terengganu pun ada terbitkan buku-buku sekolah. Boleh jumpa dengan Cik Murad di belakang. Kalau ada apa-apa hajat tuan-tuan untuk bekerjasama, untuk buku-buku sekolah, library, pusat sumber dan sebagainya. Baik, setakat ini saja dulu untuk peringatan kita pada malam ini. Sekali baik semuanya daripada Allah, kelemahan dan kami manusia. Yang di atas meja ni adalah hadiah saya kepada masjid tuan-tuan. Hadiah saya, cop wakaf lah. Nanti letak mana-mana rak untuk orang baca. Ada library situ kan? Ada library tu. Bagus, alhamdulillah. Ya, nanti letak kat situ, tak boleh letak dalam diri imam. Nanti dia suci dalam debu. Letak kat sini saya baca. Ya, ini hadiah saya untuk tuan-tuan. Dan setakat dulu, sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik, falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min al-baras wal junun wal juzam min sayyi'il asqam.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.